Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv Podcast bersama dengan saya, Richard Angeles, dalam siri pengajian Alkitab kita melalui Kitab Mazmur. Nah, dalam episod kali ini, kita akan mengkaji daripada Mazmur bab yang ketiga. Nah, kalau kamu ada Alkitab bersama dengan kamu, saya sarankan sambil kamu mendengar ataupun menonton podcast ini, kamu membuka Alkitab itu sendiri. Dengan itu, kamu boleh memeriksa apa yang saya katakan dan kamu juga boleh memahaminya dengan lebih mendalam lagi. Nah, kamu sudah bersedia? Nah, sebelum kita pergi kepada Mazmur bab yang ketiga, ingin saya menjelaskan dahulu tentang format yang saya akan gunakan sepanjang pengajian kita dalam kitab Mazmur ini. Pertama, kita akan melihat dari segi konteks ataupun latar belakang Mazmur ini. Kedua, kita akan melihat dari segi komentari di mana saya akan menjelaskannya. Dan yang ketiga, kita akan melihat dari segi kesimpulan, yaitu apakah kebenaran-kebenaran yang kita dapat melalui Mazmur ini yang kita boleh aplikasikannya dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat konteks untuk Mazmur bab yang ketiga. Nah, saya gunakan AVB, Alkitab versi Borneo, dan ini pengenalan yang diberikan kepada kita. Dikatakan ini ialah Mazmur Daud ketika dia melarikan diri daripada anaknya Absalom. Nah, ini saya dapat daripada 2 Samuel bab yang ke-13 hingga bab yang ke-18. Nah, ini saya katakan sebagai ironi sebab Absalom, maksud nama Absalom ianya dipisahkan dengan 2 ayat. Pertama Ab, iaitu bapa, sebagaimana Abraham Ab. Ya, kemudian kedua ialah Shalom, iaitu damai. Oleh itu Absalom bermaksud bapa damai ataupun bapa kedamaian. Tetapi apa yang Absalom lakukan? Dia memberontak terhadap bapanya sendiri. Oleh itu Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia melarikan diri daripada anaknya Absalom yang memberontak terhadap Daud. Nah, kalau kamu lihat map, tapi kalau kamu dengar podcast audio saja kamu tak dapat melihat. Untuk yang menonton di YouTube, kamu akan melihat map ini apabila Daud mendapat bahawa Absalom mahu memberontak terhadapnya, dia melarikan diri daripada Jerusalem ke Gilgal, selepas itu ke Mahanaim. Dan selepas itu Absalom selepas dia mengumpulkan ramai pengikut-pengikutnya yang ingin memberontak bersama dengannya daripada Hebron, mereka menyerang Daud ke Jerusalem, tapi Daud sudah melarikan diri. Dan secara ringkas timeline untuk 2 Samuel bab yang ke-13 hingga ke-18 ini, mula-mula hal ini terjadi kerana Absalom membunuh Amnon, iaitu anak sulung Daud, kerana Amnon telah merogor Tamar, adik perempuannya. Selepas dia bunuh Absalom, selepas dia mengadakan suatu pesta, dia bunuh Absalom, dia melarikan diri. Selepas itu kita tidak diberitahu apa yang terjadi. Selepas 3 tahun kemudian, Absalom dipujuk semula untuk kembali ke Yerusalem untuk berdamai dengan Daud. Tetapi yang sedihnya, selama 2 tahun dia berada di Yerusalem, dia tidak dapat berjumpa dengan raja. Dia tidak boleh berjumpa dengan bapanya Daud. Dan itu perkara yang menyedihkanlah, sebab selepas dia kembali 3 tahun kemudian, 2 tahun selama itu tidak ada apa-apa komunikasi pun antara Absalom dengan Daud. Dan oleh itu, kalau kamu baca, kita mendapati bahawa Absalom dia mengadakan satu perkomplotan, dia merancang untuk menjatuhkan Daud, dan ini ditolong oleh Ahitofel. Ahitofel ialah bekas penasihat Daud yang sekarang memberontak juga terhadap Daud, bersekongkol dengan Absalom bersama dengan 200 orang Yerusalem juga, dan termasuk beberapa askar dan penasihat Daud yang lain yang bersekongkol dengan Absalom untuk menjatuhkan Daud. Dan sebab itu kalau kita baca dalam Mazmur bab yang ketiga ini, apabila dia berkata, ayat yang pertama, "Ya Tuhan, betapa ramainya musuhku." Jadi walaupun dia melarikan diri daripada anaknya Absalom, sebenarnya ramai lagi yang lain yang memberontak terhadap Daud. Ahitofel, 200 orang Yerusalem, beberapa askar dan juga penasihat-penasihat yang lain. Dan selepas itu Raja Daud mendengar tentang hal ini, dia melarikan diri. Dan kemudian Absalom daripada Hebron masuk ke Yerusalem, tapi Raja Daud melarikan diri daripada
daripada Yerusalem ke Gilgal dan tempat-tempat yang seterusnya. Tetapi kerana perancangan Tuhan, Tuhan akan terus menjaga Daud, dan para pengikut Daud yang setia juga mengadakan perancangan juga. Mereka melakukan hal ini, membuat perancangan untuk mengembalikan Daud menjadi raja semula ke Yerusalem untuk menentang Absalom. Nah, cerita ini sangat-sangat menarik, tapi ini hanya ringkasan saja. Dan oleh itu peperangan saudara terjadi, civil war terjadi, dan akhirnya besar kemungkinan di Forest of Ephraim itu, iaitu di hutan di Ephraim sana, dikatakan Absalom terbunuh sebab rambut dia yang tebal itu, yang panjang itu terikat di kayu, di pokok, dan dia ditusuk dan dia mati. Kemudian diberitakan kepada Daud tentang kematian Absalom, dan Daud sangat-sangat bersedih. Dan ini just recap kepada kita tentang apa yang terjadi ketika Daud melarikan diri daripada anaknya Absalom. Nah, kita pergi lagi kepada konteks. Siapakah penulis ini? Kita sudah melihat tadi, besar kemungkinan ialah Daud. Tetapi kalau kita perhatikan, kalau kamu pergi kepada kitab Mazmur, dikatakan ada Mazmur Daud ataupun the Psalm of David dalam bahasa English. Ianya boleh bermaksud, besar kemungkinan bermaksud Daud yang menulisnya, ataupun ianya didedikasikan kepada Daud, ataupun ianya ditulis seperti Daud. Dan ada maksud-maksud yang lebih mendalam lagi yang tidak semestinya Daud yang menulisnya. Tapi bagi saya ini ialah ditulis oleh Daud sebab ianya sangat-sangat dekat dengan apa yang terjadi berdasarkan pengenalan yang kita sudah perhatikan tadi. Just reminder untuk kita, macam Mazmur 1, 2, 3, ayat 1, 2, 3 itu malah ayat-ayat, nombor-nombor ayat itu dan juga tajuk itu bukan Alkitab sebenarnya, itu ialah penambahan editor. Yang Alkitab ialah yang ditulis di sana daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Nah, besar kemungkinan penulis Mazmur bab yang ketiga ialah Daud. Ini dalam kategori Mazmur ratapan sebab Daud meratap pada ketika itu, dan diakhiri dengan keyakinan. So this is about the psalm of ratapan dan juga confident. Ratapan itu sekali lagi saya dah lupa dalam bahasa English. Lamentation, Mazmur lamentation dan juga confident. Dan kegunaan Mazmur ini banyak sebenarnya, walaupun Mazmur bab yang ketiga ini ialah berdasarkan latar belakang sejarah yang sangat spesifik, sebagaimana yang kita sudah perhatikan tadi, bagaimana Raja Daud melarikan diri daripada pemberontakan Absalom anaknya. Tetapi ianya juga boleh digunakan untuk sesiapa sahaja yang mengalami keadaan yang sama seperti pemazmur dalam bab yang ketiga ini. Contohnya Nabi Jeremiah juga, dia dikecam oleh para musuhnya. Begitu juga dengan Rasul Paulus contohnya, dia juga mengalami hal yang lebih kurang sama dengan Daud dalam Mazmur bab yang ketiga ini. Jadi kalau kita juga mengalami hal yang sama, either sekarang ataupun suatu hari nanti, kita boleh claim Mazmur bab yang ketiga ini kerana ianya bukan hanya khusus kepada spesifik sejarah yang latar belakang yang sudah diberikan, tapi ianya juga boleh digunakan oleh sesiapa yang mengalami hal yang sama seperti pemazmur bab yang ketiga ini. Nah, seperti mana saya katakan, saya akan berkongsi juga tentang gaya bahasa, literary devices. Sebenarnya ada banyak senarai yang kita boleh perhatikan disebabkan Mazmur ialah lyrical poetry. Jadi kita harus melihatnya dari segi literary devices, dan top 3 yang saya senaraikan, 3 yang paling ketara. Pertama ialah parallelisme, iaitu apabila idea itu diulang dengan maksud yang sama. Contohnya kalau kita lihat daripada ayat pertama hingga ayat kedua, dikatakan, "Ya Tuhan, betapa ramainya musuhku, betapa ramai yang bangkit melawanku, ramai yang berkata tentangku." Jadi dia berkatakan bukan hanya ramai orang, tapi ramai, terlampau ramai orang. Jadi itu idea untuk menyatakan betapa dia dianiaya oleh ramai orang. Kedua, kita melihat dari segi metafora, iaitu membandingkan sesuatu untuk menggambarkan sesuatu. Contohnya, ayat ketiga dikatakan, "Engkau," iaitu Tuhan, Yahweh, ialah perisai. Nah, ini tidak bermaksud perisai itu ialah Tuhan, tetapi Tuhan itu dilihat sebagai perisai. Jadi ini ialah metafora. Dan ketiga, yaitu kontras.
di mana meletakkan dua idea yang bertentangan untuk menunjukkan perbezaan yang sangat-sangat ketara. Contohnya ayat kedua dikatakan ramai yang berkata kepadaku, ni kata orang, ramai Allah tidak akan menyelamatkannya. Tetapi kontranya ayat yang ke-8, daripada Tuhan datang penyelamatan, semoga engkau memberkati umatmu. So this is kontra. Orang kata Tuhan tidak akan menyelamatkan dia, tapi akhirnya pemazmur berkata Tuhan akan menyelamatkan dia. So ini 3 gaya bahasa top 3 yang saya dapat daripada Mazmur bab yang ketiga ini. Okey, saya bagikan Mazmur ini kepada 3 bahagian. Pertama, kita akan melihat dari segi musuhku yang ramai, ayat pertama hingga ayat kedua. Bahagian kedua, Tuhan ialah perisaiku, daripada ayat ketiga hingga ayat keempat. Dan bahagian ketiga iaitu daripada Tuhan ialah penyelamatku, ayat kelima hingga ayat yang ke-8. Nah, mari saya bacakan dulu Mazmur bab yang ketiga. Sebagaimana saya katakan, saya menggunakan AVB, Alkitab versi Borneo sebagai kitab utama. Memang saya akan petik juga dalam kitab-kitab yang lain, terjemahan-terjemahan lain, terjemahan baru, Indonesia Literal Translation dan bahasa Inggeris. Nah, mari saya bacakan dulu daripada Mazmur bab yang ketiga, AVB, Alkitab versi Borneo. Mazmur Daud ketika dia melarikan diri daripada anaknya Absalom. Ya Tuhan, betapa ramainya musuhku, betapa ramai yang bangkit melawanku, ramai yang berkata tentangku, Allah tidak akan menyelamatkannya. Sila. Tetapi Engkau ialah perisai yang melindungku, ya Tuhan. Engkau mengurniakan kemuliaan dan mengangkat kepalaku. Kepada Tuhan aku berseru rantang, dan Dia menyahut seruanku dari bukit sucinya. Sila. Aku baring dan tidur. Aku terjaga semula kerana Tuhan memeliharaku. Aku tidak akan takut kepada puluhan ribu yang bersiap sedia melawanku dari setiap pihak. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku ya Allahku. Palulah semua musuhku dengan ditulang rahang mereka. Patahkanlah gigi orang zalim. Daripada Tuhan datang penyelamatan. Semoga Engkau memberkati umatmu. Sila. Ini firman Tuhan. Nah, mari kita lihat komentari untuk petikan ini. Bahagian pertama saya katakan ini saya namakannya sebagai tajuk yang saya beri ialah musuhku yang ramai, daripada ayat pertama hingga ayat kedua. Dia berkata, ya Tuhan, betapa ramainya musuhku, betapa ramai yang bangkit melawanku, ramai yang berkata tentangku, Allah tidak akan menyelamatkannya. Wow. Di sini apabila menggunakan ayat Tuhan semuanya huruf besar, ianya merujuk kepada Yahweh, ianya sangat-sangat spesifik, ianya bukan Tuhan secara am seperti Allah, seperti Tuhan yang T huruf kecil, huruf besar dan yang lain huruf kecil. Tetapi Tuhan huruf besar ini merujuk kepada Yahweh, iaitu Tuhan Allah Israel, yang juga Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, God of gods, Lords of lords. Dalam Ulangan bab yang ke-10 ayat ke-17 dinyatakan tentang siapakah Tuhan ini, dan itu yang saya ambil. Oleh itu ianya sangat-sangat spesifik. Ini ditujukan kepada Tuhan Allah Israel yang juga Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi. Dia ialah Yahweh. Dan dia katakan ramainya musuhku. Nah, bayangkan saya katakan tadi yang bukan hanya anaknya Absalom yang memberontak terhadapnya, malah Ahitofel, iaitu penasihatnya yang suatu masa dahulu sangat-sangat dekat dengannya, malah lebih kurang dalam 200 penduduk ataupun umat Yerusalem itu sendiri yang memberontak terhadapnya, termasuk dengan askar-askar dan juga penasihat-penasihat yang lain. Oleh itu dia berkata, saya percaya ini ialah Mazmur Daud. Daud berkata, ramainya musuhku. Nah, boleh kamu bayangkan, dan ianya sangat-sangat menyedihkanlah. Memang Daud dalam kehidupan dia banyak yang menentang dia. Even Saul, suatu masa dahulu dia punya mentor, itu pun dia Saul pun ingin membunuh Daud, dan dia juga kecewa dengan apa yang terjadi. Tapi ini kamu bayangkan, anaknya sendiri yang memberontak terhadapnya. Can you feel dia punya frustration, kesedihan dia? Dan dia berkata, orang berkata kepada dia, dan dia berkata, orang berkata,
Allah tidak akan menyelamatkannya. Dan ini mungkin kerana Daud sudah diturunkan takhta, sebagaimana kita lihatkan tadi, dia keluar daripada Yerusalem selepas dia mendengar Absalom akan datang ke Yerusalem dan ingin menjatuhkan Daud. Daud melarikan diri dan dia berkata, dan mereka berkata, Allah tidak akan menyelamatkan Daud, tidak akan menyelamatkannya. Kenapa? Kerana Daud sudah diturunkan takhta, jadi dia bukan lagi anak Tuhan lagi. Ini seperti maksud yang kedua yang saya kongsikan dalam episod yang lepas tentang Mazmur bab yang kedua ayat ke-7. Kalau kamu perhatikan, kepada raja dikatakan, aku akan mengisytiharkan firman Tuhan. Dia, iaitu Tuhan, berkata kepadaku, kepada raja, engkau anakku, pada hari ini aku menjadi bapamu. Dan itu dilakukan ketika petabalan raja. Nah, apabila raja seperti Daud ini telah keluar ataupun melarikan diri daripada Yerusalem, bagi orang ramai yang berkata ini, mereka melihat, Daud tidak lagi under protection of God. Tuhan tidak akan lagi melindungi Daud kerana Daud sudah turun daripada takhtanya, dan seolah-olah dia lagi tidak ada berkuasa, dia tidak ada pelindungan lagi sebagaimana yang Tuhan janjikan ayat yang ke-12. Dia yang duduk ataupun bertakhta di Zion ataupun di Yerusalem, dalam Mazmur bab yang kedua menyatakan tentang harus takut kepada dia sebab dia ada autoriti, sebab dia ialah Mesiasku, dia ialah Kristus ataupun yang diurapi oleh Tuhan. Tapi kerana Daud telah turun daripada takhta ataupun melarikan diri, bagi para musuh mereka melihat ini sebagai Daud sudah turun takhta, Daud bukan lagi anak Tuhan, which is not true. Ini anggapan mereka, bukan reality. Dan mereka berfikir, Daud sudah tidak ada kuasa lagi, sudah tidak ada perlindungan untuk Daud lagi. Oleh itu, ini anggapan para musuh, tapi ini bukan reality sebenar. Sebab nanti kita perhatikan bagaimana Daud berkata dalam Mazmur bab yang ketiga, Tuhan ialah perisai dan pelindungku. Tapi dalam anggapan mereka, Daud sudah hilang takhta. Dia bukan lagi anak Allah. Dia tiada kuasa, dia tiada perlindungan. Dia bukan lagi yang diurapi. Oleh itu ramai yang berkata kepada Daud, Allah tidak akan menyelamatkannya. Dan kalau kita perhatikan ayat kedua tentang menyelamatkan, sebenarnya ada clue untuk Mesias. Yeshua, iaitu ayat untuk menyelamat, itu sebenarnya ada diberi clue kepada kita. Dalam ayat penyelamat itulah dalam bahasa Ibrani, ayat yang kedua itu clue yang menarik. I just want to highlight dekat sini. Nah, mari kita lihat tentang sila dahulu. Ada beberapa terjemahan tidak menyatakannya ada sila ataupun selah. Sila dalam AVB ada, ianya ada dalam ayat yang selepas ayat kedua, selepas ayat keempat, dan juga selepas ayat yang ke-8 yang terakhir. Nah, dalam Alkitab, sila ataupun selah, itu sila ataupun selah dalam bahasa Ibrani, ini ialah sebuah kata yang muncul dalam kitab Mazmur kebanyakannya, tapi ada juga muncul dalam kitab Habakuk. Nah, walaupun kita tidak tahu dan tidak berapa pasti apakah maksud sila, tetapi ianya seringkali digunakan secara umum. Ianya dianggap sebagai petunjuk liturgi yang mungkin berarti berhenti dan renungkan. Contohnya tadi saya bacakan daripada ayat kedua, kemudian ada sila, saya berhenti sekejap untuk merenungkannya, ataupun ianya juga bermaksud berhenti ataupun istirahat, ataupun ada yang mengatakan mungkin ini bermaksud alat musik itu ditukarkan. Contohnya pakai musik betali kepada musik tiupan, ataupun tukar tempo daripada cepat kepada slow tukar tempo, ataupun transpose, iaitu mungkin kalau kita guna just gitar sekarang daripada chord C kepada chord D contohnya. Dan jadi ada banyak kemungkinan maksud sila, dan ianya juga boleh dilihat sebagai indikasi pembahagian Mazmur. If you want to divide Mazmur, kamu boleh gunakan sila itu. Bagi saya sila itu simply mean petunjuk liturgi, ataupun berarti bermaksud berhenti dan renungkan. Just mau begitu dengan kita, ayat sila ini is untranslatable. Jadi mereka terus gunakan ayat sila ataupun selah
sebagaimana yang digunakan dalam bahasa Ibrani. Ya, ianya muncul dalam ayat kedua, selepas ayat kedua, selepas ayat keempat, dan selepas ayat ke-8. Nah, bagian kedua ini saya panggil sebagai Tuhan ialah perisaiku. Daripada ayat ketiga hingga ayat keempat berkata, tetapi, this is bermaksud there is a difference sudah. Bermaksud ini yang terjadi sebelum ini anggapan orang, ini apa yang orang kata tentang Daud, tetapi ialah perubahan sudah. There's difference sudah sekarang. Tetapi engkau, Yahweh, Tuhan, ialah perisai yang melindungiku. Ya Yahweh, engkau mengurniakan kemuliaan dan mengangkat kepalaku. Kepada Tuhan aku berseru lantang dan dia menyahut seruanku dari bukit suci. Usi para musuh ingin mematahkan semangat Daud. Mereka berkata, Allah tidak akan menyelamatkannya. Elohim tidak akan menyelamatkannya. Tetapi sekarang Daud ayat ketiga, tetapi Daud menaikkan semangatnya sendiri dengan berseru kepada Tuhan. Nah, itu berseru dengan lantang dikatakan di sini. Dan ini sesuatu yang harus kita belajar juga. Nah, walaupun ini komentari, tapi tetap saya ingin ambil peluang ini untuk encourage kita. Kalau ada para musuh yang ingin mematahkan semangat kita, dan kamu tahu kita berada dalam pihak yang benar, dan pihak musuh melawan kita kerana kita ialah pengikut Yesus Kristus. Contohnya sekarang, jangan kita terus terikut-ikut dengan kata-kata mereka. Mereka ingin mematahkan semangat kamu dan saya. Tetapi ikut contoh Daud. Daud menaikkan semangatnya sendiri. Ataupun ada mazmur yang mengatakan, "Oh soul, praise the Lord, oh my soul." Bermaksud dia encourage diri dia sendiri untuk berseru kepada Tuhan. Jangan berfokus kepada kata-kata para musuh. Para musuh berkata, Allah tidak akan menyelamatkannya. Ingin mematahkan jiwa Daud. Tetapi Daud menaikkan semangatnya sendiri dengan membawa hal ini. Dia berseru kepada Tuhan. Dia tidak berfokus kepada kata-kata orang. Dia berfokus kepada Tuhan. Dia membawa semua hal ini, beban dia, segala yang terjadi dalam kehidupan dia, dia bawa kepada Tuhan Yahweh. Itu pengajaran yang sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan perisai askar Israel, kalau kamu lihat contoh gambar ini, sekali lagi mereka yang mendengar podcast kamu tak tengok, tapi kamu boleh bayangkan askar ancient Israel pada ketika itu. Perisai askar itu hanya melindung bahagian depan saja ataupun sebahagian saja. Kalau kamu letak macam Captain America kan, di depan tu saja yang mendapat perlindungan. Tetapi apabila dikatakan tentang engkau, iaitu Yahweh ialah perisai yang melindungi Daud, perisai dari segi Tuhan ini bukan hanya melindungi bahagian depan ataupun sebahagian saja. Tuhan akan melindungi Daud dan kita yang klaim berada dalam keadaan yang sama seperti Daud, mungkin iman yang sama, sepatutnya iman yang sama seperti Daud. Kita boleh klaim petikan ini, Tuhan ialah perisai bagi kita, dan dia bukan hanya melindungi bahagian depan ataupun sebahagian daripada tubuh kita saja. Dia akan melindungi kita secara total. Perlindungan Tuhan ialah secara sekeliling, secara total daripada para musuh. Sebab itu apabila Daud berkata, engkau ialah perisaiku, this is total protection. Perlindungan yang secara total, bukan hanya bahagian depan saja. That's why apa saja apabila ditujukan kepada Tuhan tentang metafora ini, engkau ialah perisai ataupun engkau ialah gembalaku, kita fikir tentang gembala, tapi Tuhan lebih lagi daripada gembala itu. Sama juga engkau ialah perisai, Tuhan seperti perisai, tapi dia lebih lagi daripada perisai itu. Dia melindungi orang, melindungi Daud yang percaya kepadanya secara total. Amin. Oleh itu dia ada penyertaan Allah dan dia ada keyakinan kepada Allah. Mesti ada penyertaan Allah. Sebab itu dia berkata, engkau mengurniakan kemuliaan dan mengangkat kepalaku. Engkau mengurniakan glory. Mungkinkah ini bermaksud walaupun Daud pada ketika ini melarikan diri dari Yerusalem, Bukit Zion, di tempat yang diurapi yaitu Mesias duduk di takhta yang di-announce, ditabalkan oleh Tuhan dalam Mazmur bab yang kedua. Adakah dia berkata dimanapun dia berada, dia tetap nanti akan mendapat kemuliaan semula?
He will receive the glory as a king sekali lagi. Nah, walaupun apabila dia berkata, engkau mengurniakan kemuliaan dan mengangkat kepalaku, ini bermaksud Tuhan menyertai dia. Tuhan Allah lah yang akan mengembalikan apa yang dia sudah lost, apa yang dia sudah kekurangan yang disebabkan oleh pemberontakan ini. Tapi bukan itu saja, dia menunjukkan keyakinan kepada Allah. Keyakinan bermaksud apabila kita yakin, kita berjalan dengan kepala terangkat. Oleh itu dia berkata, engkau mengurniakan kemuliaan, restore the glory, ataupun give the more glory, whatever it mean, dan mengangkat kepalaku, meaning sekarang kita sudah diberitahu bagi pemazmur ini, Daud ini, ada penyataan Allah bersama dengan dia, dan dia ada keyakinan kepada Allah. Sebab itu dia mengangkatkan kepalanya. Nah, kalau saya just remind kita, selepas Abram, nanti dia akan diberi nama sebagai Abraham, selepas Abram menang dalam peperangan dalam Kejadian bab yang ke-15 ayat ke-20, kita diberitahu bahawa Abram menang dalam peperangan, dan ianya diberitahu kerana Tuhan yang menyertai. Dan ini kata Tuhan dalam Kejadian bab yang ke-16 ayat yang pertama. Tuhan berkata, Yahweh berkata, jangan takut Abram, akulah perisaimu. Kenapa Abraham menang sedangkan dia melawan raja-raja, kalau kamu baca dalam Kejadian bab yang ke-15. Tapi Abraham menang, dia bersama dengan askarnya sendiri yang terdiri daripada hamba-hambanya, tetap menang dalam peperangan. Dan Abraham mengisytiharkan bahawa Tuhan yang memberikan dia kemenangan. Tapi kita juga tahu Tuhan menyatakan dia menang kerana Tuhan Yahweh menyertai dia. Tuhan berjanji kepada Abraham dalam Kejadian bab yang ke-16 ayat yang pertama ini, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Bermaksud there is a divine protection. Sebagaimana Tuhan melindungi Abraham, begitu juga Tuhan melindungi Daud dalam Mazmur ini. Kemudian dia berkata ayat keempat, kepada Tuhan aku berseru lantang dan dia menyahut seruanku dari bukit suci. Nah, ini menarik kerana Tuhan, Yahweh, dia menyahut seruan Daud dari bukit suci ataupun daripada Zion, sebagaimana kita perhatikan dalam Mazmur bab yang kedua ayat ke-6. Nah, kalau kamu ingat lagi Mazmur bab yang kedua, kita melihat yang bertakhta di Zion ialah Mesias ataupun yang diurapi, yang dilantik oleh Tuhan. Dialah yang bertakhta, dan ini merujuk kepada raja pada ketika itu, besar kemungkinan Daud ataupun Salomo, ultimately yang merujuk kepada Yesus. But it's okay, just mari kita pergi kepada maksud immediate meaning pada ketika itu, bermaksud raja. Dan ini memberi clue kepada kita bahawa apa saja yang terjadi, walaupun Absalom pergi ke Yerusalem menyerang Daud dan Daud melarikan diri daripada Yerusalem, bukan Absalom yang menjadi raja, Tuhanlah yang bertakhta di Yerusalem, ataupun Raja Mesiaslah yang bertakhta di Yerusalem. Sebab itu kalau kita perhatikan ayat keempat ini, daripada mana Tuhan akan mendengar seruannya? Dikatakan dia, Tuhan, menyahut seruanku dari bukit suci ataupun dari Zion ataupun dari Yerusalem. Bermaksud siapa yang berada di Yerusalem? Siapa yang sebenarnya yang bertakhta di Yerusalem? Sebab Tuhan berada di sana. Tuhanlah, Yahweh lah yang bertakhta di Yerusalem, bukan Absalom. Sebab itu Daud yakin dia akan mendapat kemuliaan sekali lagi. Dia akan mengangkat kepalanya kerana dia yakin Tuhanlah yang akan restore, yang akan mengembalikan kerajaan kepada Daud. Wow, amazing. Tuhan ialah perisaiku. Now, last but not least, mari kita lihat bahagian ketiga, Tuhan ialah penyelamatku. Kalau kamu pergi kepada ayat ke-5 hingga ayat ke-8, saya mendapati ada 4 perkara yang menarik yang dikatakan oleh pemazmur ini, oleh Daud. Pertama, dia berkata, oleh sebab semua itu tadi kan, Tuhan akan mengurniakan kemuliaannya semula, akan mengangkat kepalanya, dan apabila dia berseru, dia percaya bahawa Tuhan mendengar seruannya dari bukit Zion, dari bukit suci, dan Tuhan adalah pelindung dan perisainya. Oleh itu, dia punya respon pertama, dia tidak akan terganggu oleh tidur.
You see, dia tetap boleh tidur. You see, ayat kelima menyatakan, aku baring dan tidur, aku terjaga semula kerana Tuhan memeliharaku. Dia acting as if everything is fine ataupun normal. Jadi ganggu dia tidak, tidur dia tidak terganggu kerana dia percaya Tuhan ialah penyelamat dia. Aku baring dan tidur, aku terjaga semula kerana Tuhan memeliharaku. Kedua, dia tidak takut akan jumlah musuh. Now, dalam segi puisi ataupun mazmur, of course there is macam mana mau cakap, menokok tambah untuk menyatakan bahawa mungkin musuh dia betul-betul puluhan ribu, tapi itu juga boleh bermaksud banyak. It's just a superlative. Dan dia berkata ayat ke-6, aku tidak akan takut kepada puluhan ribu, itu sangat-sangat banyak, yang bersiap sedia melawanku dari setiap pihak ataupun dari setiap yang mengepungku. Walaupun berapa ramai para musuh yang ingin melawannya, yang mengepung dia, dia tetap berkata, aku tidak akan takut walaupun puluhan ribu. I think this is not literal, but tetapi ini kan puisi. This is mazmur untuk menyatakan bahawa tidak kira berapapun jumlah musuh, dia tidak akan takut. Ketiga, dia percaya, yakin bahawa Yahweh, Tuhan, ialah pahlawan perang. Ayat ketujuh dia berkata, bangkitlah ya Tuhan. Nah itu ialah bahasa ketenteraan sebenarnya. Arise, O Lord. Arise is a military language. Sebagaimana dikatakan dalam Keluaran bab yang ke-15, ayat ketiga, dikatakan Tuhan itu pejuang, Tuhan itulah namanya. Ayat ketiga itu, Tuhan itu pejuang ataupun pahlawan perang. Sebab itu dia menggunakan military language untuk berdoa, berseru kepada Tuhan, bangkitlah ya Tuhan. Selamatkanlah aku ya Tuhan, ya Allahku. Palulah semua musuhku di tulang rahang mereka. Patahkanlah gigi orang zalim. Nah, this is doa yang sangat-sangat menarik kerana you see, bukan dia yang melakukannya, dia minta Allah yang melakukannya. So you need to look at this. Malah dalam mazmur-mazmur yang kita akan perhatikan dalam episod-episod yang akan datang, di mana ada yang lebih teruk lagi yang minta para musuh untuk dashing their babies to the rock dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan, pemazmur ini bukan dia yang melakukannya, dia minta Allah yang melakukannya. Dan ini bermaksud dia geram dengan musuh, tapi biar musuh yang biar Allah yang melakukannya. Dalam surat Roma, Paulus berkata, God is my avenger. Tuhanlah yang akan membalas dendam, bukan dia. You see, begitu juga dengan pemazmur, dia minta Allah untuk melakukannya. Dan ini adalah emosi ataupun keinginan yang jujur. Kalau kamu berada dalam pihak Daud pun, kamu mahu supaya musuh kamu kalah, mati even, supaya tulang rusuk mereka patah, gigi mereka patah, tulang rusuk mereka semuanya dipalu dan sebagainya. So this is a real emotion. Ini tidak bermaksud contohnya macam Yesus berkata, berdoalah kepada para musuhmu. Dan ini tidak bermaksud kamu tidak boleh ada emosi seperti ini. Tidak. Sekali lagi kita belajar tentang kitab Mazmur, emotion matters. Tetapi emosi kita itu kita tujukan kepada siapa? Pemazmur ini dia geram tengok para musuh, tapi dia minta Tuhan Allah yang melakukannya. Begitu juga I think Yesus tidak mengajar kita untuk jangan ada emosi. Tidak. Yesus cuma berkata, doalah para musuhmu, lakukan perkara yang baik untuk para musuhmu. Of course, ajaran Yesus is much better daripada pemazmur ini, kan? Tetapi kalau kita perhatikan, it is real also. It's a raw, it is emotion yang jujur yang ingin dikatakan. Tapi at the end of the day, dia percaya bahawa Allah lah yang akan menyelamatkan dia. Sebab dia percaya Yahweh ialah pahlawan perang. He is the warrior. Dan last but not least, kita melihat clue lagi tentang Mesias ayat yang ke-8, apabila dikatakan selamatkanlah ataupun Tuhan datang daripada Tuhan datang penyelamatan. Nah, ayat menyelamat itu salah satu ayat dari segi untuk menyelamat, yaitu Yeshua, Adonai Ha Yeshua. Itu juga memberi clue tentang Mesias. Now last but not least, yang keempat, dia menyatakan tentang berkat
kepada mereka yang meneladani Daud, meneladani pemazmur bab yang ketiga ini. Dia berkata ayat ke-8, daripada Tuhan datang penyelamatan, semoga engkau memberkati umatmu. Kalau tadi dia singular words untuk mengatakan Tuhan menyelamatkan aku, selamatkan aku. Tapi sekarang dia berkata, dan juga dia apabila dia sudah meluahkan hati dia kepada Tuhan, dia menyerahkan emosi dia kepada Tuhan. Dia menyatakan apapun dalam kehidupan dia, this is what happened dalam kehidupan dia. Akhirnya dia bukan lagi persoalan lagi, ini sudah menjadi kenyataan, sebabkan ini mazmur keyakinan, dan dia berkata this is absolute. Dia berkata daripada Tuhan datang penyelamatan, memberi clue kepada Mesias, Yeshua. Nah, dan dia berkata, semoga engkau memberkati umatmu. Nah, itu sudah plural. Itu kata mashmuk sudah. Dan ini bermaksud, kalau kita ataupun umat Israel ataupun mereka yang membaca dan merenung Mazmur bab yang ketiga ini pada ketika itu dan juga pada masa sekarang, kita juga kalau kita meneladani Daud dengan membawa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yakin bahwa Tuhan itu perisai dan juga penyelamat kita, maka kita akan diberkati apabila kita meneladani Daud ataupun pemazmur dalam bab yang ketiga ini. Jadi ini 4 perkara yang saya dapat daripada ayat ke-5 hingga ayat ke-8. Dia tidak terganggu, tidur dia tidak terganggu. Kedua, dia tidak takut walaupun jumlah musuhnya. Ketiga, dia percaya bahwa Yahweh akan menyelamatkannya karena Yahweh ialah pahlawan perang. Last but not least, dia menyatakan berkat, blessing kepada mereka yang meneladaninya. Lebih-lebih lagi sikap dia ataupun iman dia kepada Tuhan. Tuhan datang, daripada Tuhanlah datang penyelamatan. Nah, kalau kita pergi kepada kesimpulan, I think macam mana kita mau bawa petikan ini dalam kehidupan kita, I think ianya sangat-sangat relevan. Mari saya kongsikan 3. Ada banyak yang kita sudah perhatikan tadi kan. Mari saya kongsikan kepada 3 poin. Pertama, kita juga akan ada musuh kerana kita pengikut Yesus Mesias. Automatically, kalau kita mengikuti Yesus Mesias, kita pasti akan ada musuh. Tetapi Tuhan juga telah berjanji, diberkatilah kita. Yesus berkata dalam Matius bab yang ke-5, ayat ke-11 hingga ayat ke-12. Yesus berkata, sebagaimana dengan ayat yang ke-8 tadi kan, semoga engkau memberkati umatmu. Ini kerana Daud, dia ada musuh kerana dia ialah raja ataupun yang diurapi pada ketika itu, dan Yesus untuk menekankannya lagi dalam Matius bab yang ke-5 ayat ke-11 hingga ayat ke-12, dia berkata, diberkatilah kamu apabila orang menghina, menganiaya dan memfitnah kamu dengan segala yang jahat kerana Aku, bersukacita dan bergembiralah kerana besar ganjaranmu di syurga. Begitu jugalah para nabi zaman dahulu dianiaya, kata Yesus. Nah, ini bukan kerana kita dihina kerana kita menghina orang lain. Ini bukan kita dianiaya ataupun difitnah kerana kita yang buat hal. Tetapi kerana kita ialah pengikut Yesus Kristus. Sebab Yesus berkata, segala yang jahat kerana-Ku. Kalau diberkatilah kepada kamu, kalau hal-hal ini terjadi dan segala yang jahat terjadi kepada kamu kerana-Ku, kerana Yesus, maka kita bersukacitalah, maka kita diberkatilah, maka kita dikatakan bergembiralah kerana besar ganjaran kita di syurga. Seperti pemazmur dalam bab yang ketiga, seperti Daud, kalau kita ada musuh kerana kita mengikuti Yesus Mesias, maka kita diberkati, blessed, kerana para musuh memusuhi kita kerana kita ialah pengikut Yesus Kristus. Klaim which is berkaitan dengan Mazmur bab yang ketiga. Poin yang kedua ialah Mesias ialah penyelamat kita. Now, of course kita berkata Tuhan ialah penyelamat kita, Yahweh ialah penyelamat kita. Tapi itu more spesifik untuk kita dalam perjanjian baru ini, Mesias ialah penyelamat kita. Oleh itu kita harus berkata, Amen, let it be so, Amen, truly. You see, Yahweh ataupun Bapa ialah penyelamat kerana Dia yang mengutus Mesias. Dan Mesias juga dipanggil sebagai Mesias ataupun Yesus ialah penyelamat kerana Dia yang berkorban untuk menyelamatkan kita. Ataupun kalau saya just tambahkan lagi, Yahweh dan Mesias ialah penyelamat kita. Amen. Because it is true.
Tuhan ialah penyelamat kita. Yahweh ialah penyelamat kita. Kerana dia yang mengutus Yesus. Yesus adalah penyelamat kita. Mesias adalah penyelamat kita. Kerana dia yang mati berkorban untuk menyelamatkan kita. You see, even nama Yesus pun dalam Matius bab yang pertama ayat ke-21 dikatakan, Maria akan melahirkan seorang anak lelaki, namakanlah anak itu Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Maksud nama Yesus ataupun Yeshua bermaksud Yahweh penyelamat ataupun Yahweh menyelamatkan. Itu clue yang kita dapat tadi kan daripada dua clue yang kita sudah perhatikan. Dan last but not least, yaitu Yahweh dan Mesias menyertai kita. Mari kita berasa syukur. You see, bagaimana dengan puluhan ribu ataupun puluhan ribu musuh yang akan datang kepada kita. Seperti pemazmur, kita percaya Tuhan menyelamatkan kita, dia juga akan melindungi kita. Bukan itu saja, dia akan menyertai kita. Di dalam Roma, kalau kita pergi kepada Roma bab yang ke-8, ayat ke-31 menyatakan, jika Allah menyertai kita, siapa dapat melawan kita? If He is with us, who can against us? Malah kalau saya baca terus daripada ayat ke-32 sampai ayat ke-39, agak panjang, tapi this is the main point yang ada di sini. Dikatakan Roma bab yang ke-8 ayat ke-31 hingga ayat ke-39. Jadi, apakah yang akan kita katakan sebagai sambutan kepada hal ini? Jika Allah, Tuhan, Yahweh, jika Allah memihak kepada kita, siapa dapat melawan kita? Dia tidak mengecualikan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Oleh itu, tidakkah dia bersama anaknya itu juga akan memberikan segala-galanya kepada kita dengan rela? Siapa yang akan mendakwa orang pilihan Allah? Allah yang memperbenar. Siapakah yang dapat mempersalahkan kita? Mesias Kristus yang telah mati, bahkan lebih daripada itu, yang telah dibangkitkan, berada di sebelah kanan Allah dan juga berdoa syafaat bagi pihak kita. Siapa yang akan memisahkan kita daripada kasih Mesias? Kekacauan atau kesusahan, atau penganiayaan, atau kebuluran, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, memetik Mazmur bab yang ke-44, kerana-Mu kami menghadapi maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba untuk disembelih. Tidak, dalam semua hal ini kita lebih daripada para penakluk melalui Dia yang mengasihi kita. Kita lebih daripada pemenang. Kerana aku yakin bahawa kematian maupun kehidupan, maksudnya kematian ataupun kehidupan itu tidak boleh memisahkan kita. Para malaikat maupun para pemerintah, this is talking about spiritual beings, angels dan juga rulers. Masa kini maupun masa depan, baik kuasa apapun, ketinggian maupun kedalaman, baik apapun yang lain dalam seluruh ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang di dalam Mesias Yesus, Tuhan kita. You see, Daud dalam Mazmur bab yang ketiga ini, dia yakin bahwa Allah akan menyelamatkannya, Allah yang akan melindunginya, Allah ialah perisai baginya. Tetapi bagi kita pada masa sekarang dalam perjanjian baru, it is much more than that. Kita diberi kepastian di dalam Yesus Kristus, Allah menyertai kita. Jadi nama Yesus pun salah satu panggilan untuk Yesus adalah Immanuel. Dalam Matius bab yang pertama ayat ke-23, Immanuel bermaksud God is with us. Allah menyertai kita. So you see, aplikasinya dengan kita pada masa sekarang, daripada Mazmur bab yang ketiga dan juga dalam perjanjian baru yang lebih terselah lagi. Pertama, kalau kita ada musuh kerana kita pengikut Yesus Kristus. Nah, bukan kerana kita mencari musuh, tapi kerana kita ada musuh because kita menyertai Tuhan Yesus Mesias. Diberkatilah, blessed kata Yesus, bersukacita dan bergembiralah. Dan dia berkata begitu juga dengan Nabi zaman dahulu. Kamu tahu kan Daud ialah salah seorang daripada Nabi kerana dia bernubuat kepada Tuhan. You see, even Daud pun dianiaya, tapi lebih lagi ganjaran yang lebih besar kerana kita ada musuh, kerana kita mengikuti Yesus Mesias. Diberkatilah. Kedua, Mesias, Yahweh,
Yesus Mesias ialah penyelamat kita. And this is for sure. Bukan hanya melalui perbuatan yang Yesus lakukan, malah melalui maksud nama Yesus itu sendiri. Yeshua, Yahweh penyelamat, Yahweh menyelamatkan. Dengan itu kita berkata amin. Dan yang ketiga, Yahweh dan Mesias menyertai kita. Bukan hanya kita tidak takut dengan 10,000 musuh pun, malah apa-apapun. Baik kematian, baik kehidupan, baik penguasa-penguasa di langit, baik para malaikat, baik kedalaman ataupun keluasan, apa-apapun tidak boleh memisahkan kita dengan kasih Allah di dalam Yesus Mesias. Oleh itu kita bersyukur, Immanuel, Allah menyertai kita. Yahweh dan Mesias menyertai kita. Syukur. Ada musuh kerana Mesias, diberkatilah. Mesias adalah penyelamat kita. Amin. Sampai jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Untuk itu saya sarankan kamu kalau kamu dekat Facebook ini, kalau kamu dekat YouTube ini, please like, follow dan juga subscribe. Dan kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Begitu juga dengan kamu yang mendengar dari segi di episod Legacy.tv Podcast, sama ada melalui Spotify ataupun Apple Podcast ataupun mana-mana podcast provider. Sila like, follow dan juga subscribe. Ajak juga yang lain untuk study bersama-sama dengan kita untuk kitab Mazmur ini. Sehingga itu jumpa lagi. Saya sarankan kamu baca dan renungkan Mazmur bab yang ketiga sekali lagi, dan sebagai persiapan untuk episod yang akan datang, baca dan renungkan Mazmur bab yang keempat. Sampai jumpa lagi. Shalom.